Hadis riwayat Imam Tirmizi, orang yang pertama kali lalu di atas sirat ialah orang yang melaluinya seperti kilat. Kemudian seperti hembusan angin. Kemudian seperti terbangnya burung. Lalu orang yang bersusah payah. Sedangkan saat itu Nabi kamu berdiri di sirat sambil berucap, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Hingga amal-amal yang membantunya untuk melalui titian tersebut tidak kuasa lagi, hingga ia tiada kuasa kecuali hanya merangkak. Jadi Nabi Muhammad ni, dia dan Nabi-Nabi yang lain lah, nak selamatkan umat dia sampai kat titian tu, dia tunggu, dia doa, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi cara kita nak selamat ni, antara caranya, perjalanan hidup kita bagi cantik lah. Bagi cantik kan, kalau kita hidup 50 tahun lah contohnya, bagi cantik perjalanan tu. Macam mana perjalanan tu? Macam tu lah kita melintas titian sirat, perjalanan tu tadi. Kemudian kena banyak selawat ke atas Nabi. Sebab yang nak doa selamatkanlah, selamatkanlah Nabi saja, yang lain tak boleh. Kemudian ada hadis yang tak sempat buat dalam ni, jangan buat tuduhan palsu. Kita nak jatuhkan satu-satu orang, kita buat fitnah, tuduhan palsu. Bila kita buat tuduhan palsu tu, masa kita melintas nanti, selagi tuduhan tu kita tak angkat, kita terhenti di situ. Di titian sirat tu tak tahu rupa macam mana. Di titian sirat tu kita ada tuduh orang dulu. Katalah kita tuduh dia 3 tahun. Lepas tu baru kita cerita, yalah saya sebenarnya buat fitnah je. 3 tahun tu duduk situ, dia tak bergerak. Dengan pengait tadi kan duduk situ lah, dengan panas neraka semua tu duduk situ, tak bergerak. Orang lain berjalan juga, merangkak pun jalan juga. Dia tuduh orang tu tadi atas tuduhan palsu, nak jatuhkan orang, nak burukkan orang tu. Dia terhenti di situ. Berapa lama terhenti tak tahu. Kemudian satu lagi, kena selesaikan semayang. Sebab semayang ibadah yang pertama yang dihisap, dikira. Mungkin ada lagi amalan-amalan lain, saya tak jumpa lah. Mungkin ada lagi amalan-amalan lain yang kita nak lepas di sirat tu tadi. Sekarang nak masuklah alam akhirat menurut agama-agama lain. Agama-agama lain ni dia percaya ada hari akhirat ni. Yang pertama menurut agama Kongfuzi ataupun Confucius ataupun Konghucu. Di negara Cina ni dia ada 3 agama yang besar. Agama Tao, agama Buddha, agama Confucius. Selain itu ada puluh-puluh, mungkin ratus dia agama yang lain-lain yang kecil-kecil. Tapi agama besarnya agama Tao, Buddha, Confucius. Cuma bila mereka datang ke tanah Melayu, dia dah duduk di sini, agama tu macam bercampur-campur lah. Jadi kalau kat Tok Kong tu dia tulis Buddha, barulah aliran Buddha. Biasanya orang Cina di tanah Melayu ni, dia kalau kita tanya agama apa, dia cakap Buddha. Ringkasnya Buddha. Tapi kadang-kadang dia agama lain, tapi nak mudah cakap tu dia kata Buddha. Dia mungkin agama Tao, mungkin Confucius, mungkin juga agama Tok Nenek. Ikut agama Confucius ni, syurga ada, neraka pun memang ada. Syurga ni tempat tinggal Tuhan dan juga makhluk-makhluk langit, dewa-dewa. Jadi ada yang sama, ada yang tak sama dengan kita. Kita bukan nak percaya hak dia, cuma sebagai perbandingan. Ikut agama Kongfuzi ni, Tuhan disebut Tian ataupun Tian. Boleh jadilah yang kita duk sebut Tuhan tu berasal daripada perkataan tu, Tian. Kalau orang sini kan kita sebut Sang Hyang, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi. Dari mana kalimah Tuhan tu boleh datang? Mungkinlah daripada agama-agama Cina ni kot lah. Sebab mereka sebut Tian ataupun Tian. Mungkin dari situlah sampai kat kita sebut Tuhan. Jadi mereka percaya syurga ada, neraka pun ada. Neraka ni tempat siksaan, memang dia percaya. Cuma agama Confucius ni, kalau dalam kitab-kitab dia, sampailah kepada penganut dia hari ini, mereka kurang nak cakap, nak cerita pasal alam akhirat. Pasal Tuhan pun kurang. Saya ada baca juga dia punya kitab-kitab ni, cerita pasal Tuhan ni kurang. Cuma dia percaya. Dia percaya Tuhan ni, kita kena sembah Tuhan, tapi nak cerita pasal Tuhan kurang. Agama Confucius ni banyak dia cerita pasal kehidupan. Kita hidup ni, adab-adab hidup macam mana. Dalam kitab-kitab dia cerita adab-adab hidup. Antara bukti dia di bawah tu lah. Kitab Lun Yu, pasal 10 ayat 12. Zilu,
Dia bertanya kepada Kongzi. Kongzi ni Confucius. Macam mana cara nak berabdi? Macam mana cara nak berbakti kepada roh? Roh ni gaib, benda yang gaib. Macam mana nak? Kalau kita macam mana nak ibadah kepada Tuhan? Macam tu lah. Tapi bahasa dia, macam mana cara nak berbakti kepada roh? Jadi jawab Confucius tadi, dia kata sebelum berabdi, sebelum beribadah lah, sebelum berbakti kepada manusia, bagaimana dapat berbakti kepada para roh? Orang tu tanya, macam mana kita nak berbakti kepada yang gaib-gaib ni? Dia kata nak berbakti pada yang gaib macam mana? Sedangkan kepada sesama manusia pun kita tak berbakti lagi. Nampak? Dia nak bawa cerita pasal kehidupan. Dia nak selesaikan masalah kehidupan dulu. Pasal gaib-gaib ni dia kemudian. Bukan dia tak percaya, dia percaya. Tapi dia kurang cerita. Berbeza dengan kita dalam agama Islam. Kita anak kita kecil-kecil kita cerita dah Tuhan, malaikat, syaitan, iblis, syurga, neraka, semua kita cerita dah, dosa, pahala. Dia seimbang. Dunia pun cerita, akhirat pun cerita. Tapi dalam agama Confucius, walaupun dia percaya Tuhan, percaya hari akhirat, dia kurang cerita. Dia lebih, agama dia lebih kepada kehidupan dunia. Kemudian murid memberanikan diri bertanya tentang hal setelah mati. Lepas mati nanti macam mana? Apa kata Confucius? Sebelum mengenal hidup, bagaimana mahu mengenal hal selepas mati? Yang kamu sibuk-sibuk nak tahu kehidupan selepas mati ni, yang kehidupan hidup sekarang pun tak selesai lagi. Jadi agama Confucius dia lebih tumpu kepada kehidupan dunia. Walaupun dia percaya Tuhan, percaya hari akhirat. Agama Buddha pula. Agama Buddha ni dia percaya sungguh tentang hari akhirat. Bawah tu saya cerita pasal neraka lah tu, banyak pasal neraka, dia percaya semua. Cuma yang peliknya, dalam kitab-kitab agama Buddha dia kurang cerita pasal Tuhan. Kurang lagi daripada Confucius tadi. Kalau kita tengok kitab Tripitaka tu, kitab utama agama Buddha, cerita pasal Tuhan ni boleh kata tak ada langsung. Dia tak sentuh pasal Tuhan. Tapi hari akhirat dia percaya. Itu yang pelik sikit. Dalam agama Buddha, neraka dikenali sebagai niraya. Niraya ni maksud dia tempat yang tak ada kebahagiaan, tempat yang penuh dengan kepiluan, tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Itu maksud niraya. Jadi mereka percaya neraka memang ada, cuma siksaan di neraka ni tak kekal. Siapa yang dah kena bakar dalam neraka, dah selesai dosa-dosa dia, akan hidup semula. Macam agama Hindu lah lebih kurang. Tapi ada beza dia. Hindu dia sebut reinkarnasi, Buddha ni dia sebut tumimban. Ada beza sikit, tapi hidup semula. Kalau ikut Islam, tak hidup semula dah. Kalau kena dalam neraka tu, ada yang kekal dan ada yang dah selesai dosa dia masuk syurga. Ikut agama Hindu, agama Buddha, lepas neraka tadi hidup balik. Hidup macam sekarang ni pula, lalui pula hidup kali kedua. Begitulah berulang-ulang. Dalam agama Buddha ni, neraka dua jenis. Ada neraka besar, ada neraka kecil. Neraka besar 8 jenis, neraka kecil 8 jenis. Kita tengok cara-cara siksaan dia, tengok ada yang lebih kurang macam dalam agama Islam juga. Neraka besar yang pertama namanya Sanjiva. Dalam neraka ini orang itu akan dipukul bertubi-tubi dengan pelbagai alat senjata. Bila dah kena pukul sampai hancur mati, hidup semula, kena siksa lagi, sampailah habis dosa dia. Yang kedua, neraka Kaya Sutta. Dalam ni orang ni akan kena cemeti, lepas tu dikerat-kerat badan. Yang ketiga, neraka tak erti sebut, Sauta. Dihempap dengan bongkah besi berapi. Bongkah besar tu, kita kena hempapkannya. Yang keempat, neraka Dumaruruva. Disiksa dengan asap api melalui 9 rongga tubuh. Asap ni ada 9 rongga. Agaknya mata 2, telinga 2, lubang hidung 2, mulut 1, kemudian hubul dan dubur. Yang tu lah kot. Disiksa dengan asap api tadi, disalur masuk ni. Yang kelima, neraka Jalarurova. Disiksa dengan api melalui 9 rongga tubuh. Yang tadi disiksa dengan asap api tu, ni disiksakan dengan api. Yang keenam, neraka Tapana. Dibaringkan di atas besi yang panas membara. Yang ketujuh, neraka Patapana. Dibaling daripada bukit yang panas. Bukit tu dah panas dah, dibaling jatuh ke dalam lurah
Dalam lurah tu pula ada tombak-tombak. Sok, terkena tombak tadi. Tu hidup balik, baling lagi, macam tu lah. Yang ke-8 neraka Avici, dibakar setiap masa. Lepas tu ada neraka kecil pula, 8 jenis. Satu jenis tu dia penuh dengan bara api. Satu neraka lagi penuh dengan besi cair, panas lah, besi cair. Yang ketiga penuh dengan abu bara. Yang keempat penuh dengan air panas. Yang kelima penuh dengan cairan tembaga. Yang keenam penuh dengan najis dan yang busuk-busuk. Yang ketujuh penuh dengan hutan. Hutan ni pula pokok berduri. Yang ke-8 penuh dengan air garam dan duri-duri. Ni semua siksaan neraka. Bila kita tanya cerita Isra' Mi'raj ke apa, nampak macam lebih kurang. Agama Buddha pun percaya. Dan mereka percaya ada mahkamah penghakiman. Macam kita juga. Dalam neraka ada makhluk-makhluk yang bengis, yang menyiksa manusia. Kalau kita kata malaikat lah. Dia makhluk-makhluk bengis siksa manusia. Dan saya ada tengok gambar-gambar dia dalam internet. Daripada banyak gambar-gambar tu, dia buatlah gambar orang kena siksa dengan makhluk-makhluk kan. Jadi saya ringkaskan cerita dia. Yang nampak daripada banyak gambar tu, ada dia tunjuk yang makhluk tadi pegang orang tu, paksa masukkan bara api dalam mulut. Itu satu jenis. Satu lagi dia buat kawah, dia kipas api kat bawah tu, dia rebus orang dalam tu. Satu lagi lembu. Di dalam neraka tu ada banyak lembu ni serbu. Tanduk, pijak. Kemudian haiwan-haiwan yang menggigit-gigit. Kemudian gambar yang lain pula, batu-batu api. Macam hujan batu api turun. Orang di bawah tadi meraung lah. Ni agama Buddha ni dia percaya macam tu. Lagi gambar lagi, dilemparkan ke cerucuk-cerucuk, tombak-tombak kecil, lempar atas tu. Dipukul kaki dengan tukul, dipanah, disiat kulit. Dia tunjuk gambar makhluk. Satu makhluk pegang kat kaki, satu makhluk badan warna biru hijau tu, dia pegang kulit. Orang tadi tu dah merah dah. Maksud dia siat kulit semua, tarik. Dia tunjuk macam tu. Agama Buddha lah ni. Dikepit lidah, lepas tu dicabut. Lidah digantung dengan mata kain. Badan dipotong dua. Belakang penuh dengan mata kain. Lepas tu ditarik mata kain tu. Macam kita tengok orang Hindu duk buat kan. Macam tu lah, ditarik. Kemudian heret batu besar. Panas dahaga sampai penuh mencurah-curah. Agak ni pada mahsyar kot. Dituangkan air menggelegak ke dalam mulut. Dipanggang dalam keadaan tergantung, kepala bawah, kaki atas. Panggang kat atas hati. Dilempar ke dalam telaga. Telaga tu penuh darah. Dibelah perut, ditikam dengan serampang, dicemeti dari belakang. Daripada banyak-banyak gambar tu saya tengok yang tu lah yang nampak. Mengikut kepercayaan agama Buddha.